Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Nawawi, kata mereka. Kena faham betul-betul bahawa perbezaan antara kami dan kamu bukan antara nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i, tidak. Perbezaan kita adalah nak ikut kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi atau nak ikut kefahaman kamu. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada tengah hari ini kita akan menyambung pengajian kuliah bulanan anjuran M-Bank, anjuran surau M-Bank, yang mana kita menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Muhaddir bin Haji Jul hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi bab yang pertama berkaitan tentang tajuk bid'ah, yang mana isu bid'ah ini menjadi kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, sehingga mereka terdorong mempertikaikan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam yang lain. Seumpama amalan melakukan tahlil arwah misalnya, amalan sambutan Maulidur Rasul misalnya, dan juga bahkan ada yang mempertikaikan amalan yang biasa dilakukan dalam masyarakat kita, terutamanya sebelum pandemik COVID-19, iaitu membaca Yasin beramai-ramai pada setiap malam Jumaat. Kenapakah mereka mempertikaikan amalan-amalan ini? Kerana kata mereka, amalan-amalan ini tidak berlaku di zaman Rasulullah SAW. Tak ada yang namanya tahlil arwah, padahal ramai sahaja sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Tidak ada riwayat mengatakan Nabi SAW menganjurkan apa yang dikatakan sebagai tahlil arwah ataupun kenduri arwah. Jadi oleh itu, ini adalah perbuatan bid'ah dan oleh itu ianya haram. Begitu juga misalnya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita lakukan di zaman kita sekarang, ada diadakan ceramah sempena Maulidur Rasul, ada diadakan jamuan sempena Maulidur Rasul, ada diadakan majlis salawat sempena Maulidur Rasul dan seumpama dengannya. Ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW, bahkan di zaman Khulafa'ur Rasyidin. Jadi jelas ini perkara bid'ah. Oleh itu ianya haram dan sesat. Dan yang lain-lain. Kenapa?
Kerana memang di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menerangkan bahawa setiap bid'ah itu sesat. Jadi di situlah punca kekeliruannya. Bukan salah hadis, hadisnya hadis yang sahih, tapi salah dalam memahami hadis. Yang ini yang kita selalu sebutkan, kefahaman yang tidak sahih terhadap hadis yang sahih. Hadis tidak ada masalah, tetapi masalah adalah pada kefahaman orang yang berinteraksi dengan hadis tersebut. Ini fokus kita pada hari ini, iaitu menerangkan punca kekeliruan kenapa sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita sangat rigid, sangat keras dalam bab ini sehingga melabelkan perbuatan-perbuatan ini haram. Ya, memang kita tidak nafikan di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri, ada yang menjelaskan hukum haram atau makruh, misalnya berkaitan tentang apa yang dikatakan kenduri arwah. Tidak dinafikan. Tetapi apa beza dia? Ini penting ya. Selalu kita diperli, kamu ni mengaku sahaja mazhab Syafi'i, tapi kamu tak ikut pun fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i sendiri. Tak ikut pun fatwa Imam Syafi'i sendiri. Apa fatwa Imam Syafi'i, kita tanya? Fatwa Imam Syafi'i adalah kenduri arwah adalah haram. Fatwa ulama-ulama mazhab Syafi'i, kenduri arwah adalah haram. Kenapa ustaz tidak ikut? Jadi kita kata bukan kita tidak ikut, tetapi kita memahami kalam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, memahami kalam ulama-ulama mazhab Syafi'i mengikut tempat yang dimaksudkan. Saya selalu bila mendepani orang-orang yang mendakwa kononnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengharamkan kenduri arwah, saya selalu minta tolong bagi kepada saya nas percakapan Imam Syafi'i itu. Tolong bagi apa yang Imam Syafi'i sebut, yang kamu kata Imam Syafi'i haramkan kenduri arwah itu, dan dari kitab mana, bagaimana ayatnya. Setakat ini bila saya minta begitu, belum dapat. Belum ada yang mendakwa Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah tu datang balik. Padahal kalau kita semak, apa yang dilarang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah apa yang disebut sebagai maktam. Bahkan yang disebut dalam kitab-kitab ulama-ulama mazhab Syafi'i juga ada kaitan, ada persamaan dengan kenduri arwah, iaitu berkumpul di rumah si mati, ada makan-makan dan sebagainya, kan? Kalau kita baca semintas lalu, itulah kenduri arwah. Dan mereka mengatakan itu bid'ah yang munkarah, bid'ah yang tidak bagus. Jadi kita kena faham, pertama, yang dilarang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu adalah perkumpulan di rumah si mati yang ada kaitan dengan perbuatan meratap kematian. Jadi, para ulama kita dahulu, apabila mereka melihat manusia berkumpul di rumah si mati, mereka menganalisakan itu sebagai sebahagian daripada bentuk ratapan. Kunna nahsibuhu minan niyahah. Kami mengira perbuatan itu adalah sebahagian daripada perbuatan meratap. Jadi meratap ini perbuatan yang haram. Maka apa sahaja yang berkaitan dengan yang haram, dia akan mengambil hukum yang sama, iaitu haram. Yang haram adalah meratap. Kenapa berkumpul? Kerana nak merataplah, nak menangisi kepergian si mati. Itu jelas hukumnya haram. Jadi berkumpul itu adalah aktiviti yang membawa kepada yang haram, maka hukumnya haram. Demikian juga misalnya ulama-ulama mazhab Syafi'i menegaskan haram apabila jamuan makan di rumah si mati itu melibatkan harta yang haram, seperti harta anak yatim. Jadi keharaman itu adalah kerana menggunakan duit yang haram, atau semata-mata berkumpul sebagai satu adat untuk membesarkan urusan kematian. Bagi nampak ni ada orang mati ni, itu juga sekurang-kurangnya makruh kerana tidak dituntut demikian. Yang kita terbuka, yang kita rasa open dari segi hukum adalah, pertama, kalau perkumpulan itu tidak dengan tujuan untuk meratap. Yang kedua, kalau ada jamuan bukan atas dasar paksaan. Kerana orang-orang memaksa, apa ni kamu
saudara mati pun tak buat jamuan. Kalau demikian jelas tidak dibenarkan. Kerana itu membebankan keluarga si mati yang sudah sedia terbeban dengan urusan kematian. Yang ketiga, sekiranya kita katakan perkumpulan itu ataupun jamuan itu menggunakan kos daripada orang yang hartanya haram diambil seperti anak yatim. Jadi anak yatim ini biasa berlaku dalam kematian. Kenapa? Kerana anak si mati yang belum baligh, si mati itu bapa meninggal, anak belum baligh, maka anak yang belum baligh itu takrifnya anak yatim. Jadi yang ini yang mungkin berlaku dalam masyarakat. Mereka tanya kepada anak yatim tadi, boleh tak kami ambil dahulu sebahagian harta pusaka ni supaya kami boleh buat jamuan. Jadi mungkin anak yatim tu dia mengenangkan yang meninggal ayah dia kata okey, tak ada masalah, saya boleh je. Jadi kalau pun anak yatim tu kata ya boleh, tak ada masalah, saya redha daripada anak yatim itu tidak sah. Kerana redha itu berkaitan dengan sesuatu yang menjejaskan harta dia tanpa ada manfaat duniawi yang zahir. Walaupun kita kata sedekah kan bermanfaat Ustaz. Tapi itu manfaat yang akhirat. Jadi anak yatim ni dia belum lagi baligh, maka kalau dia kata saya redha pun redha dia tidak sah. Lalu bila digunakan harta dia untuk tujuan kenduri arwah tadi, maka hukumnya haram. Atau memang kenduri untuk bergembira dengan kematian, mana boleh. Bukan demikian. Tapi yang kita analisa sekarang yang berlaku bukan demikian. Yang berlaku adalah keluarga si mati secara sukarela tanpa mengambil duit yang haram, maknanya guna duit sendiri, bukan dipaksa oleh jiran, mereka itu menjemput orang untuk sama-sama berzikir dengan niat supaya pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran, pahala dari selawat itu dihadiahkan kepada si mati. Maknanya di sisi Allah si mati dapat pahala daripada perbuatan orang-orang yang berzikir tadi. Jadi isu pahala zikir, pahala bacaan Al-Quran ini, majoriti ulama mengatakan pahala itu sampai kepada si mati. Ishaq bin Ibrahim bertanya, Ustaz, tafsir kalam Imam Syafi'i ikut andaian sendiri, tidak ikut apa yang difahami oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Tidak ada ulama-ulama Syafi'iyah yang memahami bahawa maktam itu iaitu sama seperti yang kita buat sekarang. Kalau ada, sila bawakan bukti. Kerana kalam seorang imam paling baik ditafsirkan oleh ulama-ulama mazhab tersebut. Kerana mereka lebih memahami uslub imam dan bahkan misalnya istilah tertentu. Uhibbu, saya suka. Itu ada makna dia di sisi mazhab. Membawa kepada adakah saya suka itu berarti wajib, adakah saya suka itu berarti sunat, adakah saya suka itu berarti aula, kalau melakukan sebaliknya adalah khilaf aula. Itu adalah dirujuk kepada ulama mazhab. Jadi bukan saya tafsirkan kalam Imam Syafi'i sendiri, tidak. Saya tafsirkan berdasarkan kefahaman ulama-ulama mazhab Syafi'iyah. Sebab itu saya katakan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah sendiri, apabila mereka mengatakan haram, ini alasan dia. Kalau mereka mengatakan makruh, ini adalah alasan dia. Jadi tidak ada yang mengatakan semata-mata kerana ianya tidak berlaku di zaman Nabi SAW maka ia haram. Kerana kita tahu ulama-ulama Syafi'iyah adalah ulama-ulama yang menerima konsep bid'ah hasanah. Maknanya perkara itu baru tapi tidak bercanggah dengan syarak, makanya boleh. Ini sikap ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi saya sambung. Jadi sekarang ini kalaulah niatnya itu adalah supaya berzikir bersama-sama dan pahala itu diniatkan kepada si mati, majoriti ulama berpegang bahawa ianya sampai kepada si mati. Ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa sekiranya amal itu adalah bacaan Al-Quran, maka tidak sampai. Ini pun selalu dikelirukan oleh kawan-kawan kita. Dia kata Imam Syafi'i sendiri mengharamkan membaca Al-Quran bagi pihak si mati. Tidak. Isu yang antara Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ulama-ulama lain bukan haram atau tidak. Isunya kalau kita baca Al-Quran tetapi adalah bagi pihak si mati, jadi bagi pihak si mati atau tidak.
Majoriti ulama kata, ya jadi. Samalah macam ibadah-ibadah yang lain. Samalah seperti haji, samalah seperti sedekah. Itu kan kalau kita buat haji bagi pihak orang lain, jadi. Kalau kita sedekah bagi pihak orang lain, kan tu ijma' jadi. Jadi bacaan Al-Quran pun ibadah. Jadi sama-sama ibadah. Sama-sama pahalanya. Kalau kita buat untuk orang lain, jadi untuk orang lain itu. Tapi riwayat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak. Tidak berartinya apa? Tidak berarti kalau kita buat bagi pihak si mati, pahala dapat kepada kita sendiri. Tidak dapat kepada si mati. Kalau ikut zahir riwayat fatwa Imam Syafi'i, maka begitulah kedudukannya. Bukan haram. Ini dah satu salah faham. Imam Syafi'i tidak mengatakan haram. Haram makna kalau kita baca Al-Quran bagi pihak si mati, kita berdosa. Tidak. Kita baca Al-Quran bagi pihak si mati, kita dapat pahala, tapi si mati tidak dapat. Itu kalau ikut zahir riwayat. Tapi diterangkan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, ataupun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, saya cenderung mungkin Imam Zakaria Al-Ansari, tapi mungkin kalau saya tersilap ingat, maknanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa kalam Imam Syafi'i itu ada 3 posisi dia. Bukan mutlak begitu saja. Posisi yang pertama adalah sekiranya tidak didoakan. Kita baca bagi pihak si mati, tapi kita tak doakan bahawa pahala itu sampai kepada si mati. Itu maksudnya tak jadi buat si mati. Tapi kalau didoakan, jadi ud'uni astajib lakum. Mohon kepada saya akan perkenankan. Yang kedua, kalau tidak diniatkan. Hanya kan baca saja, tetapi tidak diniatkan bagi pihak si mati. Tapi kalau diniatkan, saya baca Al-Quran ini, niatnya pahala itu adalah untuk si mati, maka innamal a'malu bin niat, sampai kepada si mati. Dan yang ketiga, itu tidak memberi satu kebaikan kepada si mati, tapi kalau dibaca di sisi si mati, di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu bermanfaat. Iaitu kadang-kadang fatwa Imam Syafi'i yang macam itu mereka sorokkan. Mereka tak beritahu bahawa di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i mensunatkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau dikhatamkan seluruh Al-Quran itu, maka itu lebih baik. Jadi itu yang pertama. Jadi daripada sudut ianya berkumpul untuk berzikir, tidak masalah. Yang kedua, jamuan makan. Orang itu menjamu makan, dia kata tak ikut sunnah. Sunnahnya adalah jiran yang menjamu makan kepada keluarga si mati, itu tidak dinafikan, itu memang ada hadisnya. Tapi yang berlaku dalam masyarakat kita juga biasa, apabila keluarga si mati menganjurkan majlis tahlil, maka jiran-jiran yang membawa makanan. Jadi membawa makanan itu kadang-kadang bahan mentahnya, gulanya, beras dan sebagainya. Ada kalanya mereka membawa makanan yang telah siap dimasak. Maka yang lebih aula di sisi sebahagian ulama itu adalah membawa makanan yang telah siap dimasak, kerana tak ada lagi terbeban. Jadi dia tengok kepada keadaan. Dari segi bid'ah, bid'ah baru. Tapi dari segi hukum, tengok. Kalau semata-mata tahlil dan sedekah makanan oleh keluarga si mati, lebih-lebih lagi zaman sekarang, misalnya keluarga si mati hanya hire apa kita panggil, caterer untuk sediakan makanan. Mereka orang senang, mereka tak ada masalah. Mereka hanya nak sedekah bagi pihak si mati, dan mereka mohon jasa baik pihak masjid, kalau boleh jamaah tu bertahlil dan sebagainya, niat pahala bagi pihak si mati. Itu jelas, tidak ada apa-apa yang bercanggah. Tapi bercanggah tadi macam mana? Kalau berkumpul itu adalah wasilah kepada meratap, itu menjadi haram. Atau berkumpul itu saja-saja nak membesarkan urusan kematian, itu makruh. Atau berkumpul itu ada melibatkan makanan daripada sumber yang haram, seperti harta anak yatim, itu haram. Tapi semata-mata kerana ini tak ada zaman Nabi, maka haram. Itu tidak ada fatwa daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak ada fatwa daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kalau ada diharamkan semata-mata kerana tidak berlaku di zaman Nabi SAW, sila bawa petikan tersebut, sila kongsikan petikan tersebut, menunjukkan bahawa ianya haram semata-mata kerana ianya baharu. Dan itu jelas bercanggah dengan pendirian ulama mazhab Syafi'i, dan jelas bercanggah dengan pendirian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, yang kita telah sebutkan dahulu. Pendirian Imam Syafi'i tentang bid'ah, al-bid'atu bid'atani. Perkara bid'ah itu adalah 2 jenis. Mahmudatun wa mazmumah. Bid'ah itu terpuji pun ada, terkeji pun ada. Cuba lihat apa kayu ukur dia.
Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Mana perkara bid'ah, maknanya perkara baru. Tak ada zaman Nabi. Tapi dia selari dengan sunnah. Makna selari dengan ajaran Nabi SAW. Macam tadilah. Berzikir, hadiah pahala kepada si mati. Ikut majoriti ulama' selari. Paling-paling mengatakan tak sampai, bukan haram. Kemudian yang kedua, bersedekah bagi pihak si mati. Itu ijma' ulama' kata sampai berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi kalau berkumpul itu kerana nak meratap, melibatkan makan harta anak yatim, itu berubah hukumnya. Bukan isu baru tak baru. Wafaqas sunnah atau tidak? Wafaqas sunnah itu terpuji. Wa in khalafaha fa huwa mazmum. Adapun kalau bercanggah dengan sunnah, maka bid'ah itu terkeji. Macam tadilah, berkumpul lah, meratap lah, ya, makan harta anak yatim lah, dan ataupun jiran yang paksa berkeluarga tu buat makanan dan sebagainya. Yang itu akan berubah hukum menjadi haram. Tapi dalam masyarakat kita yang selalu berlaku tidak demikian. Keluarga si mati biasanya suka rela, bahkan ada setengah keluarga si mati dia akan tersakiti sekiranya jemputan dia tidak dipenuhi. Dia niat nak sedekah makanan kepada orang ramai, tiba-tiba tak ada orang datang. Ya, biasanya itu dia akan tersakiti. Setelah kita jawab persoalan yang ditanyakan tadi, kita tidak menghuraikan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah taala sekadar akal fikiran kita yang cetek semata-mata, tetapi kita huraikan kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala berdasarkan huraian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan berdasarkan huraian Imam Syafi'i rahimahullah taala sendiri tentang bid'ah. Ya, jelas Al-Imam Ibn Taymiyah juga memetik kalam Imam Syafi'i rahimahullah taala itu membahagikan bid'ah kepada dua. Jadi kalau memang Imam Syafi'i rahimahullah taala sepertinya kawan-kawan yang sekarang ini keliru tentang masalah bid'ah, maka tentulah apa sahaja perkara yang baru di sisi Imam Syafi'i adalah haram, terkeji. Tapi tidak, jelas Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bid'ah itu dua jenis, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Apa yang selari dengan sunnah, maka bid'ah yang sedemikian itu terpuji. Baik, kenapakah kawan-kawan kita masih lagi berkeras kata dia tak boleh? Rasulullah SAW sendiri dah jelas cakap setiap bid'ah itu sesat. Ya, kenapa ulama pandai-pandai pula mengatakan ada bid'ah yang hasanah lah, bid'ah yang mahmudah lah? Mana boleh? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i? Kita nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Nawawi, kata mereka? Tidak, ya. Kena faham betul-betul bahawa perbezaan antara kami dan kamu bukan antara nak ikut Nabi ke nak ikut Imam Syafi'i, tidak. Ya, perbezaan kita adalah nak ikut kefahaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang diakui keilmuannya oleh seluruh dunia Islam, yang beliau itu mujtahid mutlak, boleh ijtihad dalam semua cabang ilmu, ya, ilmu agama, dan mustaqil, beliau boleh buat kaedah beliau sendiri. Nak ikut kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi atau nak ikut kefahaman kamu. Itu saja beza dia. Mustahil nak ikut Nabi ke nak ikut orang lain. Pastilah ikut Nabi. Tapi sekarang ni hadis Nabi ni nak faham macam mana? Nak ikut kefahaman Imam Syafi'i, nak ikut kefahaman Imam Nawawi, atau nak ikut kefahaman kamu, atau nak ikut kefahaman pensyarah kamu yang ada PhD. Kamu kata saya lebih selesa ikut pensyarah saya, Ustaz, sebab dia ada PhD. Imam Syafi'i tak ada PhD. Itu cara berfikirnya kamu. Kamu tak boleh memaksa orang lain berfikir sesempit kamu. Seolah-olah orang yang ada PhD itu lebih alim daripada Imam Syafi'i. Memang tak ada orang ada PhD zaman Imam Syafi'i. Kerana sistem PhD itu tidak ada. Kalau kita lihat keilmuannya orang yang ada PhD di zaman kita, banding dengan imam-imam mujtahid di zaman Imam Syafi'i, berarti orang yang ada PhD itu baru sepertinya budak-budak sekolah sahaja. Itu realitinya kalau kita faham. Jadi kami lebih selesa ikut kefahaman Imam Syafi'i terhadap hadis Nabi, ikut kefahaman Imam Nawawi terhadap hadis Nabi, berbanding dengan kefahaman sebahagian daripada ustaz-ustaz di zaman kita sekarang. Itu saja beza antara kita. Ya. Tak mungkin kita sesama Islam berbeza nak ikut Nabi ke nak ikut orang lain, tidak berlaku demikian. Baik, puncanya di sini. Baik. Soalan, ya, muka surat 14, ya. Siapa yang ada kitab Kekeliruan Umat ini boleh buka muka surat 14. Soalan, ada yang mengatakan bid'ah hanya satu, iaitu bid'ah dalalah. Tak mungkin ada bid'ah hasanah. Kenapa? Kerana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, baginda bersabda, kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun. Dan dalam riwayat, wa kullu dalalatin finnar. Setiap perkara yang diada-adakan, perkara baharu, muhdas,
namanya bid'ah. Dan setiap yang namanya bid'ah itu sesat. Dan dalam setengah riwayat, setiap yang sesat itu dalam neraka. Nah, jadi mana boleh? Dalam hadis dah cakap setiap bid'ah itu sesat. Kalau kita kata bid'ah hasanah ada, bid'ah mahmudah ada, berarti kita tak ikut hadis. Bukan. Bukan kita tidak ikut hadis. Tetapi kita memahami hadis ini berdasarkan suluhan hadis yang lain. Kan kita baru selesai tengok ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita lihat hadis-hadis sendiri yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Kita melihat asar daripada sahabat Nabi yang menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Jadi hadis bukan in isolation. Bukan hanya satu hadis itu sahaja diambil natijah hukum. Tidak. Ya, hadis yang ada ini akan ditimbang dengan hadis-hadis yang lain, akan disuluh dengan suluhan ayat Al-Quran, akan difahami dengan kefahaman para sahabat, barulah diistimbatkan. Cuba lihat. Jawapan. Pendapat ini tidak benar. Pendapat yang menolak adanya bid'ah hasanah ini tidak benar. Bahkan kita lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 204 Hijrah, bermakna Imam Syafi'i ulama salaf dan imam-imam yang lain sebelum ini dan sekarang ini pun mengatakan ada dua jenis bid'ah yang utama, iaitu bid'ah yang dalalah dan bid'ah yang hasanah. Jadi sangat pelik ya, kawan-kawan kita ini mengaku mereka adalah salafi. Okey, silakan mengaku. Tapi buktinya mana? Salafi berarti pengikut salaf. Kamu mengaku salafi, berarti kamu mengaku kamu pengikut salaf. Ulama salaf sendiri berfatwa bahawa bid'ah terbahagi kepada hasanah dan juga sayyi'ah ataupun mahmudah dan juga mazmumah. Tiba-tiba kamu menolak, maka dakwaan salafi kamu itu adalah dakwaan yang palsu. Tidak heran ada sebahagian kawan-kawan di sebelah utara sana, mereka mengatakan, ustaz, mereka ni sebenarnya mereka bukan salafi, tapi mereka salah pi. Salah pi kod ni, mereka pikut lain. Oh, tak maulah lagu tu. Kalau betul-betul salafi, cantik. Ini fatwa ulama salaf memahami hadis Nabi SAW bagaimana. Kemudian, selepas daripada salaf, ulama khalaf juga berpegang sama. Kata Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi termasuk mujtahid, tapi tidaklah mujtahid mustaqil seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tapi masih lagi mujtahid, pakar dalam pelbagai cabang ilmu, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu fiqh, ilmu hadis. Imam Nawawi adalah pakarnya. Bahkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim yang kita barangkali nak baca pun belum tentu habis. Al-Imamun Nawawi rahimahullah ta'ala habis mensyarahkan ya semua hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis yang dalam Sahih Muslim, kullu bid'atin dalalah, apa kata Imam Nawawi? Al-murad bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dikendaki dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun, dan setiap bid'ah itu sesat. Apa kata Imam Nawawi? Haza amun makhsusun. Ini adalah lafaz yang umum, ya, makhsus tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikenaki daripada kata kullu bid'ah adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Ya, ada pula ya ustaz Arab tapi masih tak faham perkataan Arab sendiri. Dia kata ghalibul bid'ah makna semua. Mana pula ghalib makna semua? Ghalib makna kebanyakan. Baik. Kenapa? Orang akan tanya, macam mana kullu boleh bermakna kebanyakan? Tidakkah kullu kalau kita terjemah makna setiap, dan setiap maknanya semua? Jawapan kita adalah bukan sahaja boleh, bahkan banyak sekali kullu yang digunakan di dalam Al-Quran dan hadis maknanya adalah kebanyakan ataupun sebahagian. Inilah kalau dalam kaedah usul fiqh disebutkan al-umum bimaknal khusus. Lafaznya umum tapi maknanya khusus. Sebagai contoh, di muka surat 17 firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Taufan ataupun banjir yang berlaku itu, tudammir, membinasakan. Apakah yang dibinasakan? Kulla syai'in, setiap sesuatu. Kenapa? Bi amri rabbiha, Allah yang perintahkan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran, taufan yang berlaku itu atau banjir yang berlaku itu membinasakan segala-galanya. Sebab Al-Quran sebut kulla syai'in. Tapi ayat Al-Quran sendiri kan ditafsirkan oleh ayat Al-Quran, sambung ayat itu, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum tersebut tidak kelihatan lagi selepas tragedi tersebut,
illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Jadi tempat tinggal mereka tidak binasa, padahal tempat tinggal syai' sesuatu. Langit bumi tidak binasa, padahal langit bumi syai'un. Bukit bukau gunung ganang tidak binasa, padahal bukit bukau gunung ganang adalah syai'un. Maka yang dimasukkan dengan kulla syai'in di sini adalah ghalib, kebanyakan, ya. Banyak pokok-pokok, harta benda yang rosak, binatang-binatang dan sebagainya, ya, manusia, tetapi tempat tinggal tidak binasa, langit bumi tidak binasa, gunung ganang tidak binasa. Ini contoh daripada ayat Al-Quran. Lagi firman Allah Ta'ala, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, dan adalah di belakang mereka itu seorang raja yang mengambil setiap sampan, setiap perahu sebagai rampasan. Ini dalam suratul Kahfi, kisah perjalanan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Syarat Nabi Musa nak belajar menuntut ilmu daripada Nabi Khidir AS, kata Nabi Khidir, jangan tanya, kecuali nanti sampai masa saya akan cerita. Tapi Nabi Musa AS sampai seorang Rasul tidak tahan melihat perbuatan yang pada zahir syariat salah. Antaranya apa? Naik sampan. Ada lebih kurang 10 katanya dalam kitab tafsir, 10 orang miskin berkongsi satu sampan. Jadi mereka naik, sampan inilah alat mereka cari rezeki. Jadi bila Nabi Khidir dan Nabi Musa AS naik sampan, Nabi Musa nampak Nabi Khidir tebuk sampan itu. Ini kan dari segi zahir syariat bercanggah dengan syariat, kerana merosakkan harta benda orang satu. Yang kedua, dah sampan berlubang, ada risiko tenggelam, membahayakan nyawa. Jadi Nabi Musa AS tegur. Tapi di akhirnya Nabi Khidir menerangkan kenapa dibocorkan sampan itu, kerana ada di sana raja yang zalim. Raja ni akan mengambil apa? Kulla safinatin, akan mengambil setiap sampan. Jadi kalau ikut zahir ayat Al-Quran, tak ada sampan yang tak dirampas oleh raja yang zalim ini. Tetapi sepakat ahli tafsir, tidak ada khilaf di kalangan ahli tafsir, bahawa raja yang zalim itu hanya merampas sampan yang elok sahaja. Sampan yang rosak, yang lubang, yang sebagainya, yang cacat, raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khidir AS melubangkan sampan itu. Ini satu kaedah yang besar dalam kehidupan kita. Jangan kita terlampau idealistik sangat. Oh, saya nak yang macam ni, yang cantik, yang adil, yang amanah, yang sini, yang ini. Padahal yang ada di depan mata pun semuanya perangai teruk-teruk belaka. Tapi kita terpaksa memilih. Akhirnya kita memilih mudarat yang lebih ringan. Irtikabu akhaf ad-dararaini. Choosing the lesser of two evils. Okey. Samalah macam kehidupan kita sekarang ni. Duk berebut nak jadi pemimpin misalnya. Kita tengok Allah, hai, perangai seorang-seorang pun, ya, nak tanggung amanah jadi pemimpin boleh ke? Tapi dah itu je yang ada. Itu je pilihan yang ada. Nak tak nak, kita kena menolak mudarat yang lebih besar. Jadi antara sampan dirampas oleh raja, langsung tidak ada sampan, dengan sampan berlubang, nanti ada masa boleh dibaiki, maka lebih ringanlah sampan itu dilubangkan. Tapi yang penting dalam tajuk kita adalah kulla safinah, setiap sampan tidak bererti semua. Jadi jangan heran, jangan terkejut sangat kullu bid'atin tidak bererti semua. Mana kamu tidak faham Al-Quran. Mendakwa saja pejuang Quran dan sunnah, tapi Quran pun tak faham. Sunnah pun kamu tak pandai berinteraksi, tapi kononnya pejuang sunnah. Jadi begitu, kalau gitu kamu merosakkan sunnah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, kullu bani Adam ya'kulhu turabu illa ajbaz zanab. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang sulbi. Apa makna akan dimakan oleh tanah? Akan reput. Jangan sombong. Jangan berlagak sangat. Kalaupun kita handsome, walaupun kita cantik, walaupun kita gagah perkasa, walaupun kita ada pangkat dan kuasa, mati kita akan reput, dimakan oleh tanah. Kalau tak reput pun tulang sulbi. Apa kata Nabi SAW? Kullu bani Adam. Setiap anak Adam. Tapi adakah jasad para Nabi dimakan oleh tanah? Jasad orang yang mati syahid Allah jaga, tak dimakan oleh tanah? Tidakkah para Nabi anak Adam? Tidakkah orang mati syahid anak Adam? Bahkan ada jasad, jelas bukan Nabi. Orang kampung kita 30-40 tahun dahulu meninggal dunia. Bukan mati syahid, mati biasa saja. Tapi bila terpaksa dialihkan jenazah dia oleh kerana sesuatu sebab, Masya Allah, tabarakallah, jasad tidak dimakan oleh tanah. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni, Ustaz. Hadis kata setiap anak Adam. Bukan hadis yang tak betul, bang. Cara abang memahami hadis tak betul. Abang tak boleh faham kullu bani Adam dengan makna semua.
Abang kena faham kullu bani Adam dengan makna kebanyakan. Kebanyakan anak Adam. Tapi ada saja anak Adam yang Allah jaga jasad mereka tidak reput. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Al-habbatu sauda'u shifa'un likulli da'in ilal maut. Jintan hitam ataupun habbatus sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit kecuali mati. Sebelum kita pergi pada isu kullu, inilah dalil yang memutuskan, yang mematikan dakwaan palsu daripada golongan-golongan yang keliru, kononnya selawat syifa itu syirik. Kenapa syirik kata dia? Kerana dalam selawat syifa kita kata Nabi SAW adalah syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi dawaiha wa afatil abdani wa shifaiha. Syifa itu adalah kesembuhan. Mana boleh Nabi SAW menjadi kesembuhan? Yang menjadikan kesembuhan adalah Allah. Ini jahil dengan bahasa dan jahil dengan agama. Bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah yang hakikiyah. Memang Allah Ta'ala Asy-Syafi. Memang Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Bila kita nisbahkan kesembuhan syifa kepada makhluk, itu adalah nisbah sababiyah. Mana Allah jadikan makhluk ini sebab kepada kesembuhan. Kalau semata-mata nisbahkan sifat kepada Nabi SAW adalah syirik, sebagaimana dakwaan sebahagian daripada umat Islam yang keliru sekarang ini, maka adakah Nabi SAW menuturkan kalimah syirik? Adakah Nabi SAW bersabda, Al-habbatu sauda shifa'un likulli da'in ilal maut? Habatu sauda adalah kesembuhan kepada setiap penyakit kecuali mati. Mana syirik? Mustahil Nabi SAW mengucapkan kalimah syirik. Berarti kamu yang keliru. Kamu yang tidak faham bahasa. Bahasa ini adalah bahasa sababiyah. Bukannya bahasa hakikiyah. Kalau hakikiyah, jelas sakit, sembuh, hidup, mati, bergerak, diam, semua daripada Allah. Tapi bila kita nisbahkan kesembuhan kepada makhluk, berarti makhluk itu menjadi sebab kepada kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, likulli da'in. Habatu sauda adalah penyembuh kepada setiap penyakit. Ada saja penyakit bila dirawat dengan habatu sauda tak sembuh. Ada kawan-kawan yang cuba rawat COVID-19 dengan habatu sauda belum sembuh lagi. Kalau macam tu tak betul lah hadis ni Ustaz. Hadis kata setiap penyakit. Tidak. Kamu yang tak betul. Ulama tidak faham setiap di sini makna semua. Para ulama memahami, boleh buka kitab-kitab tafsir hadis, bahawa ini kepada kebanyakan penyakit. Ada sahaja penyakit yang tidak sesuai dirawat dengan habatus sauda. Jangan selesai kita kata habatus sauda ada dalam hadis. Hadis menyebutkan syifa, maka mesti setiap penyakit boleh sembuh dengan habatus sauda. Tidak. Kerana likulli da'in dalam hadis bermakna kebanyakan ataupun sebahagian. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu kita nak detail sangat bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Kerana sebenarnya sepakat umat Islam bahawa kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Sepakat. Cuma kawan-kawan kita ni tak sedar. Mereka tak perasan. Buktinya apa? Buktinya misalnya, apabila mereka katakan ini tahlil, ini bid'ah, ini maulid, ini bid'ah, ini baca yasin ramai-ramai malam jemaat, ini bid'ah. Alasan Nabi tak buat. Okey, kalau begitu kamu juga bid'ah. Kenapa? Sebab kamu guna handphone, sebab kamu naik kereta, sebab kamu naik kapal terbang, sebab kamu guna internet, WhatsApp dan sebagainya. Ini bukan hujah, ini saja nak buka fikiran. Pasti mereka marah. Mereka kata, Ustaz engku ni bodoh betul lah dia ni. Bukan saya reka, memang saya biasa dapat kalimah-kalimah bodoh, caci maki dalam Facebook saya. That's why bila saya nak saman satu orang di YouTuber, bukan sebab dia caci saya, sebab dia fitnah saya, lain. Kalau fitnah, dia mengatakan satu benda yang tak betul tentang kita. Kita berhak untuk saman. Kalau caci maki, sabar je lah. Dia nak kata Ustaz aku bodoh. Takkan saya nak saman dia. Memang saya betul-betul bodoh. Kita manusia ni kan jahil. Ada kita cerdik sikit-sikit, bodoh kita banyak. Jadi, sekarang ini, sebenarnya, mereka, kadang-kadang mereka marah. Ustaz apa bodoh? Tak tahu bahawa bid'ah ini hanya dalam perkara dunia, dalam perkara agama. Ada pun guna handphone, ada pun guna komputer, ada pun naik kereta, ada pun naik kapal terbang. Ini semua urusan dunia. Urusan dunia tak ada masalah. Okey, fine. Tapi tidakkah kamu perasan? Bila kamu dengan tegas mengatakan bid'ah yang haram itu hanya bid'ah dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Tetapi kalau bid'ah di dalam perkataan, dalam urusan dunia tidak mengapa, berarti kamu telah seia sekata sepakat dengan kami, sepakat dengan Imam Nawawi bahawa kullu bid'atin dalam hadis am makhsus. Kalimahnya umum tapi maknanya khusus. Cuma beza antara kami dengan kamu mengkhususkan dengan bid'ah agama, bid'ah dunia kamu kata tak ada masalah. Kami mengkhususkan dengan bid'ah yang bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan sunnah. Adapun bid'ah yang selari dengan syarak, selari dengan sunnah, itu tidak sesat. Jadi beza hanya pada kayu ukur.
Bukan beza pada kullu bid'ah makna semua atau tidak. Kullu bid'ah makna sebahagian, sepakat. Kan senang kita ambil titik pertemuan dahulu. Kenapa kita mesti nak berbalah pada benda yang kita sepakat? Let us move from that point. Okay, point yang kita dah konsensus bahawa hadis Nabi kullu bid'atin dalalah tidak bermakna semua. Now kita pergi pada memahami perbezaan. Perbezaan antara kita adalah kami ikut Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan ulama' yang lain, bid'ah yang selari dengan sunnah boleh, bercanggah tak boleh. Kamu tak ikut pandangan siapa, kamu mengatakan bid'ah kalau dalam agama haram, bid'ah dalam urusan dunia itu tidak mengapa. Jadi kami katakan dengan tegas, kayu ukur kamu itu batil. Kayu ukur kamu itu bercanggah dengan yang pertama bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, bercanggah dengan kefahaman para sahabat, bercanggah dengan realiti dan bercanggah dengan usul fiqh. Bercanggah. Bila kamu kata bid'ah dunia tak mengapa, bid'ah agama sahaja yang sesat, itu tidak disokong oleh dalil agama, realiti juga mencanggahi kamu. Bagaimana? Itu saya akan terangkan dalam kuliah yang akan datang, kerana kuliah kita ini sampai jam 1.45 saja. Kalau saya terangkan sekarang tidak sempat. Jadi kita berjumpa lagi dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Kenapakah kefahaman kononnya bid'ah dunia boleh, bid'ah agama itu haram, itu sangat batil. Yang betul adalah sebagaimana dipegang oleh para ulama kita, termasuk ulama-ulama salah. Bid'ah yang salah itu tak kisahlah dunia atau agama. Janji bercanggah dengan syarak itu salah. Dan bid'ah yang hasanah itu tak kisahlah dalam urusan dunia atau dalam urusan agama, selagi mana ia selari dengan syarak, maka itu dibenarkan. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Tuan-tuan tahu tak, kismis ada dua khasiat yang berbeza. Warna hitam untuk otak, kuning untuk saraf. Dan kismis di antara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan tulis tak? Ada beberapa buah dan benda yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tulis ni. Ni makanan yang tolong amalkan. Allah takkan saja saya sebut, melainkan ada faedah dan fadilatnya yang kebanyakan semua untuk otak.